Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita di dalam program e-Belajar Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Hari ini kita akan belajar tajuk Penyata Kewangan Perniagaan bab 4 bagi tingkatan 5. Tetapi cikgu akan sentuh tajuk ataupun topik berkenaan dengan pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan. Saya Puan Monaliza binti Ottoman dari SMK Tun Tuah Bacang Melaka akan mengajar kamu hari ini iaitu bagi standard pembelajaran 3.43 iaitu di mana kamu mestilah boleh menghuraikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan bagi sesebuah perniagaan. Okey, pihak berkepentingan terbahagi kepada 5 iaitu pemegang saham atau pemilik, yang kedua pelabur, yang ketiga pihak pengurusan, yang keempat pembiaya atau institusi kewangan, yang kelima ialah pembekal atau vendor. Pihak berkepentingan yang pertama ialah pemegang saham atau pemilik. Pemegang saham atau pemilik memerlukan penyata kewangan yang pertama untuk mengetahui kedudukan kewangan iaitu di mana pemilik tadi atau pemegang saham tadi hendak mengetahui bahawa perniagaan tadi mengalami keuntungan atau kerugian ataupun mempunyai prestasi baik atau sebaliknya. Yang kedua untuk menentukan hala tuju perniagaan. Dengan adanya penyata kewanganlah hala tuju perniagaan dapat ditentukan sama ada boleh dikembangkan ataupun perniagaan tadi harus diberhentikan. Okey, yang ketiga mengetahui keberuntungan perniagaan. Daripada penyata kewangan, pemilik atau pemegang saham tadi boleh meramalkan sama ada perniagaan yang dijalankan akan terus mengalami keuntungan ataupun akan mengalami kerugian. Dan selain pada itu juga, penyata kewangan akan menunjukkan kadar keberuntungan perniagaan tadi, berapa peratus daripada segi aset tadi peningkatan berlaku atau tidak, daripada hutang, adakah hutang semakin bertambah, okey, daripada segi untung, untung yang diperolehi semakin bertambah atau untung yang diperolehi semakin berkurang. Dan yang keempat, membuat anggaran pulangan yang akan diperolehi. Daripada penyata kewangan, pemegang saham dan pemilik boleh membuat pengiraan, boleh membuat anggaran berapa keuntungan ataupun berapa pulangan yang akan diperolehi. Pihak yang kedua ialah pelabur. Dengan adanya penyata kewangan tadi dapat meyakinkan pelabur untuk melabur di dalam perniagaan kerana pelabur hanya akan melabur di dalam perniagaan yang mempunyai prestasi yang baik. Jadi dari penyata kewangan, pelabur dapat membuat penilaian terhadap perniagaan yang kita jalankan. Pihak ketiga yang memerlukan penyata kewangan ialah pihak pengurusan. Okey, pihak pengurusan memerlukan penyata kewangan untuk beberapa sebab. Okey, sebab yang pertama untuk penilaian prestasi. Macam yang cikgu terangkan sebelum ni lah. Okey, penilaian prestasi ni untuk melihat sama ada keuntungan atau kerugian. Keuntungan tadi meningkat atau menurun. Okey, daripada segi peningkatan tu, berapa besar peningkatan dia ataupun berapa banyak peningkatan. Okey, itu merujuk kepada untuk penilaian prestasi. Yang kedua, pihak pengurusan memerlukan penyata kewangan untuk membuat pertimbangan untuk pemberian ganjaran seperti ganjaran kepada pekerja sama ada tahun tersebut boleh diberi bonus ataupun tidak. Yang ketiga, perbandingan prestasi perniagaan. Contohnya, perbandingan di antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Tahun manakah yang keuntungan semakin banyak atau keuntungan yang paling sedikit? Okey, yang keempat adalah garis panduan untuk perancangan pengagihan sumber iaitu di mana pihak pengurusan boleh melihat pelaburan yang mana yang harus dikekalkan, pelaburan yang mana harus dikurangkan atau cabang perniagaan mana yang harus ditutup atau cabang perniagaan yang mana yang harus dibesarkan dan dikembangkan lagi kerana di dalam penyata kewangan semua butiran kewangan akan dicatat secara lengkap. Seterusnya, pihak keempat yang memerlukan penyata kewangan ialah pihak pembiaya ataupun institusi
wangan. Pihak pembiaya ini adalah pihak yang memberi kita pinjaman. Pihak yang memberi kita pinjaman. Okey. Kenapa pihak yang memberi kita pinjaman? Contohnya bank, contohnya agensi kerajaan seperti MARA, seperti Amanah Rakyat memerlukan penyata kewangan. Okey, pihak-pihak ini memerlukan penyata kewangan perniagaan kita supaya dapat mengetahui kemampuan perniagaan membayar hutang dan kredit. Kredit ini adalah pemberi hutang. Okey. Jadi sebelum sesebuah perniagaan tadi memohon pinjaman ataupun memohon bantuan kewangan, dokumen yang perlu diberi ataupun dokumen yang perlu diserahkan kepada pihak bank ataupun pihak institusi kewangan adalah penyata kewangan. Pihak kelima ataupun pihak yang terakhir yang memerlukan penyata kewangan ialah pembekal atau dikenali sebagai vendor. Okey. Siapakah pembekal? Pembekal adalah satu syarikat ataupun orang yang kita pergi beli bahan-bahan perniagaan yang kita hendak jual semula. Okey. Pembekal memerlukan penyata kewangan kita adalah untuk menilai keupayaan dan kecekapan dalam pengurusan hutang perniagaan kita. Okey. Contohnya, bila awak nak beli barang ataupun bila perniagaan kita hendak membeli barang, tak kisahlah bahan mentah ke atau barang yang untuk membuat belian, pembekal-pembekal tadi akan meminta penyata kewangan syarikat. Sebab dari penyata kewangan syarikat, pembekal boleh tahu prestasi kita. Jadi jika kita berprestasi baik, pembekal akan membuat andaian bahawa kita mampu untuk membayar hutang dan perniagaan kita dikira cekap di dalam menguruskan hutang. Tetapi jika prestasi perniagaan kita berlaku sebaliknya, jadi agak sukarlah untuk perniagaan kita mendapat bekalan barang ataupun untuk mendapat kemudahan kredit. Okey, pelajar-pelajar, sebelum saya tamatkan sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu nak sama-sama pelajar untuk menguji minda. Okey. Soalan yang pertama, senaraikan tiga pihak berkepentingan kepada penyata kewangan. Okey, suka cikgu ingatkan, bila soalan senaraikan, bila soalan menggunakan perkataan senaraikan, jadi jawapan awak tidak perlukan huraian, terus tulis jawapan. Okey. Okey, tadi ingat tak cikgu ada bagi 5 kan? Jadi awak senaraikan mana-mana pihak, 3 sahaja. Okey, soalan yang kedua. Mengapakah pihak pengurusan perniagaan memerlukan penyata kewangan di dalam menguruskan perniagaan? Okey, ingat ya pelajar-pelajar, bila soalan menggunakan perkataan mengapakah, okey, jawapan yang awak harus bagi adalah sebab. Okey, berapa sebab yang awak kena bagi? Rujuk markah. Kalau markah 4, jawapan pun 4 ataupun sebab pun 4. Okey. Jadi sampai sini sajalah kelas saya hari ini. Sekian, terima kasih.